tidak dapat melupakan tenaga pemuda. Dari semenjak dunia ada dan dalam masa dunia menempuh perubahan-perubahan yang memang dituntut oleh alam mengikut prosesnya, tenaga pemuda itu selalunya terbukti. Dalam segala lapangan ada tenaga pemuda dan memang mengkehendaki tenaga pemuda. Setiap pemuda yang lahir ke dunia memiliki dua sifat dan ciri yang universal. Pertama, semangat, dan yang kedua, berani. Semangat dalam setiap perlakuannya dan berani melakukan apa sahaja, sama ada yang betul maupun salah. Lantas setiap perjuangan, perlawanan, pertembungan, atau apa saja istilah yang sewaktu dengannya sering dikaitkan dengan orang muda. Sejarah juga mengajar kita bahwa semangat dan kesedaran orang muda yang meluap-luap akan segera tersebar dan mempengaruhi pemuda yang lain. Semangat yang kental dan keberanian yang jitu sesama pemuda akan membentuk satu pasukan ataupun ketumbukan yang kuat dan bertenaga. Namun ada dua ciri khas ini. Ianya bakal luntur apabila sampai waktunya. Dan ketika sampai waktu itu, orang muda akan insaf dan cemas, kerana saat itu mereka sedar bahawa usia muda dan jiwa yang muda itu hanyalah sementara. Demikianlah sebenarnya bagaimana sebuah gerakan kepemudaan mula mengurat langkah. Semangat melawan tanpa rasa takut dan gentar menjadi pemangkin perubahan dalam segala bentuk lingkungan. Semakin besar ketumbukan orang muda, biasanya semakin besar gelombang perubahan yang akan berlaku. Justru itu tidak heranlah Presiden Soekarno pernah bersumpah, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan mengguncang, menekuni perjuangan para leluhur kita. Tanah air ini menjadi saksi bagaimana bermulanya gerakan kepemudaan yang berjuang untuk membebaskan nusa dan bangsa daripada belenggu penjajahan British. Pada Februari 1946, Angkatan Pemuda Insaf atau API ditubuhkan oleh 3 orang pemuda sahaja atas rasa penuh tanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air. Penubuhan Angkatan Pemuda Insaf yang disusuli dengan penerbitan Testament Politik API oleh Ahmad Bustami yang ketika itu hanya berusia 28 tahun telah membangkitkan kesedaran dalam kalangan pemuda terang beri pentingnya usaha dan perjuangan untuk membebaskan tanah air daripada diperhambakan. Menerusi tema besar ketika itu merdeka dengan darah, antara baik-baik keramat yang diungkapkan oleh Ahmad Bustami, API mahu berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa dengan segala jalan yang terbuka, dengan lembut jika boleh, dengan keras jika terpaksa. Ayat ini telah menimbulkan rasa gerun ketika itu di kalangan penjajah British. Mereka bimbang kepentingan mereka tidak lagi terjamin sekiranya rakyat dihasut untuk menuntut
kebebasan dan kemerdekaan. Dan hari ini undang-undang sedemikian yang digunakan pakai bagi menghalang hasutan itu kini masih digunakan oleh kerajaan zalim Madani yang pernah memperjuangkan pemansuhan. Setahun selepas penerbitan testament tersebut, Angkatan Pemuda Insaf diharapkan oleh British. Walhal tak ada mana-mana parti politik lain yang pernah diharamkan oleh British, termasuk Parti Komunis Malaya. Demikianlah sebenarnya hebat gerakan kepemudaan. Dampaknya kepada masyarakat dan negara, kerana sebuah gerakan kepemudaan yang mempunyai kesedaran dan keberanian yang tinggi untuk akhirnya bangkit melawan. Dan Ahmad Bastamam bukan anak muda pertama yang bangkit melawan cengkraman penguasa Jaya. Kita boleh membelek sejarah dan menelusuri sirah perjuangan pemuda hingga ke zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahkan kita boleh telusuri hingga ke zaman Ashabul Kahfi untuk mendapat pedoman tentang bagaimana keyakinan pemuda untuk menyatakan kebenaran dan melawan kebatilan mengalir deras dalam setiap pembuluh darah orang muda yang ada dalam negara. Anak muda ini sifatnya pantang, berdiam, dan pantang untuk kita tak bangkit melawan, betul? Kita hari ini bahkan menawarkan diri untuk berada di saf paling hadapan untuk menyatakan kebenaran kepada kuasa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Rekan-rekan perwakilan yang saya hormati sekalian, dalam sejarah gerakan kepemudaan di Malaysia, tidak sedikit sebenarnya watak-watak sakti yang mencorak pola perjuangan rakyat marhain, rakyat kecil. Setiap satunya terjun ke lapangan politik di saat mereka tidak punya pilihan yang lain, sedangkan mengorbankan keringat dan tulang empat kerat untuk berjuang demi rakyat dan tanah. Disinilah sebenarnya kita menemukan asbab mengapa sayap anak muda dalam setiap parti politik itu amat signifikan bagi menyemarak idealisme perjuangan dan nilai yang diperjuangkan oleh wadah politik. Perjuangan anak muda ini berpaksikan idealisme dan prinsip-prinsip yang luhur. Ianya sama sekali tidak boleh digadai demi kuasa, pangkat dan wang ringgit. Sebab itu memetik kata-kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang yang namanya pemuda. Natijahnya sebab itu anak muda selalu dikaitkan dengan gerakan anti-establishment. Gerakan yang lahir dari denyutan nadi rakyat berfungsi sebagai mekanisme seimbang bagi membela keadilan sosial, menyemarak kesejahteraan dan menjamin kehidupan rakyat yang lebih baik pada masa lalu. Justru sayap anak muda, termasuklah sayap armada, kita tidak boleh alpa dan lari daripada tuntutan memperkasa organisasi.
berfungsi secara dinamik dan independen sifatnya agar mempunyai keupayaan dan kekuatan bagi menjamin kelestarian sebuah parti politik. Gerakan kepemudaan harus jadi sebuah gerakan yang membumi dan tidak boleh sama sekali tercabut daripada suara nurani rakyat. Dan kalau bergegar bumi kerana gerak langkah pemuda, maka bergoncanglah sang penguasa, kerana sesungguhnya launan pemuda adalah launan suara rakyat. Teman-teman seperjuangan sekalian, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu adalah sebuah watak yang lahir daripada perjuangan melawan rasuah dan salah guna kuasa. Perjuangan bersatu adalah berlandaskan nilai integriti sebagai moral value yang menjadi tunjang buat setiap ahli dan individu yang menyertai. Oleh itu, pada malam ini, mari kita isytiharkan bahawa perjuangan bersatu ini adalah moral crusade yang untuk membawa cahaya baru untuk rakyat dalam melaksanakan itu. Konvensyen Bersatu dengan tema mendukung idealisme, memperkasa kesatuan, membina kekuatan pada Julai yang lalu telah menggariskan falsafah dan prinsip perjuangan bersatu sebagai sebuah parti nasionalis Melayu. Teras perjuangan yang dicerahkan, inklusif, sederhana, demokratik, integriti serta prihatin kepada rakyat adalah identiti dan jati diri bersatu yang menjanjikan sebuah politik baru kepada rakyat, politics of hope and aspirations for the people. Dan sebagai wadah politik abad ke-21, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tan Sri Presiden, Bersatu cukup berani untuk melakukan anjakan politik daripada semata-mata memburu kekuasaan kepada ikhtiar untuk mencapai takbir urus negara yang cemerlang. Keyakinan ini terbit dari kesedaran bahawa pembangunan negara dan masyarakat ianya harus selari dan dipacu selaras dengan perkembangan pemikiran, pengetahuan dan juga teknologi. Dan perihal ini menuntut Bersatu untuk tampil dengan agenda baru yang lebih segar. Sementara kita terus berjuang untuk meningkatkan pegangan orang Melayu, sama ada dalam ekonomi negara, serta membina keharmonian sosial dan ekonomi, kita ahli armada, ahli Bersatu, kita harus berwacana tentang isu-isu struktural pendidikan, ikhtiar pemberdayaan generasi muda, pemerkasaan status sosioekonomi rakyat, alam sekitar, serta perkembangan dan kemajuan teknologi moden. Hal ini yang akan membantu kita untuk menggalang kekuatan bersatu sebagai juara dan untuk kita menjuarai isu-isu lain. Pada masa yang sama, Bersatu hari ini berada pada kedudukan yang paling strategis sebagai the vital center dalam usaha penyatuan parti-parti bukan kerajaan. Kita bahkan mempunyai keupayaan sebenarnya untuk melakukan penjajaran baru dalam politik negara, sekaligus menampilkan citra unggul sebagai sebuah kerajaan masa hadapan. Mungkin ada di kalangan kita yang pesimis terhadap pandangan dan cadangan saya, namun seperti ungkapan Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. Sebagaimana
politik dan wadah perjuangan utama orang lain bersatu harus segera menyusun langkah untuk menggarap dukungan rakyat berbilang tahun, dan kita yakin menerusi tapak sokongan yang lebih meluas, bersatu akan dapat mengembalikan kegemilangan kuasa politik orang lain, mempertahankan hak dan keistimewaan Melayu, sekaligus melindungi institusi Raja-Raja Melayu. Di atas robohan Kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu bahulah segenap bangsa membela hak keadilan usaha. Rekan-rekan, teman-teman para perwakilan yang saya hormati sekalian, Presiden Soekarno tak kala memimpin gerakan rakyat suatu masa dahulu, dia pernah berkata bahawa pemuda itu adalah bunganya tiap-tiap bangsa ini. Begitulah sebenarnya kita semua yang berada dalam sayap armada. Sayap anak muda bersatu yang harus menerajui ketumbukan anak muda Malaysia. Dan kita adalah bunga yang kembang mekar dan tersemat kemas menghiasi panji perjuangan bersatu sebagai wadah perjuangan. Tanpa ketumbukan armada yang kuat, gagah dan cekal untuk berjuang, panji-panji perjuangan ini akan luntur dan akan hilang kemegahannya di telan arus laut. Sebab itu sebagai pewaris perjuangan bersatu, kita tidak perlu gusar semua. Kita tak perlu gusar, kita tak perlu ragu tentang potensi serta daya kepimpinan hari ini. Musuh memang akan terus mendekat dan musuh akan terus melakukan intimidasi terhadap pemimpin kita. Tetapi armada berikrar untuk kekal teguh di paling hadapan. Kami membela dan mempertahankan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan bersama. Sabar. Puncaknya Arab ada tidak akan mendapat kemajuan satu-satu bangsa kalau pemudanya tidak berada di bangsa. Rakan-rakan para perwakilan sekalian, parti ini, wadah bersatu ini ditumbuhkan oleh negarawan yang mulia. Kita diterajui oleh kepimpinan yang terhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berpengalaman luas dalam segenap aspek pentadbiran dan politik. Kita lihat bagaimana Tan Sri Presiden beliau tegas dan tuntas mempertahankan prinsip perjuangan meski diasah dari segenap itu. Tidak pernah sedikit pun beliau goyah walau diugut dan ditekan oleh undang-undang yang sama. Kekuatan bersatu ini selain daripada dipimpin oleh seorang presiden, kekuatan bersatu dipacu oleh timbalan presiden dan bakal timbalan presiden yang mempunyai rekam jejak yang unggul sebagai arsitek dalam landscape politik. Keperkasaan bersatu juga ditata atur dengan strategi yang ampuh oleh Setiausaha Agung dan Bakal Setiausaha Agung yang cekal tamat, serius dan sudah teruji dengan berbagai hikmah serta dugaan dalam perjuangan. Rakan-rakan, parti kita ini, wadah kita ini sudah ada jenderal. Pemimpin kita ini, parti kita ini sudah ada panglima. Mereka ini syarat dengan pengalamannya. Pimpinan kita kaya dengan strateginya. Dan pimpinan kita juga cukup hebat
untuk menyergap gerak geri musuh. Tetapi apa artinya seorang jenderal dan panglima tanpa laskar dan kesatria yang berani untuk berjuang di medan? Older men declare war, but it is youth that must fight. Medan tempur bersatu adalah pilihan lain, sebab kita ini sebuah parti politik. Maka medan perang kita adalah medan pilihan. Bersatu harus melangkah ke medan perang dengan segenap kekuatan dan penuh bertenaga. Hari ini presiden kita sudah bersedia. Timbalan presiden kita juga petang tadi sudah bersedia. Kabinet perang bersatu akan tersedia. Saya ingin bertanya kepada rakan-rakan, apakah para perwakilan semua sudah bersedia? Perwakilan Selangor sudah bersedia? Johor sudah sedia? Johor sudah sedia? Maksudnya armada adalah laskar dan kesatria pemimpin kita bersatu. Maka rekan-rekan yang saya hormati sekalian, pergerakan armada bersatu harus kembali memaknai peranan besar perjuangan orang muda yang ada dalam negara. Armada adalah masa depan bersatu. Kedinamikan armada adalah kelestarian masa depan bersatu. Kegagahan armada adalah kemegahan bersatu. Dan kita tidak boleh leka dan membuang masa. Armada harus segera bangkit dan bekerja serta diperkasakan, bukan sahaja untuk menang, tapi juga untuk mengisi kemenangan pada masa yang akan. Justru dengar baik-baik, saya akan gariskan apa tanggungjawab dan peranan armada yang harus kita lakukan sebaik sahaja selesai pemilihan bersatu 2024. Boleh? Menjadi tanggungjawab seluruh perwakilan armada untuk menghadang sekaligus menjadikan dokumen idealisme perjuangan bersatu sebagai the living document, yakni satu dokumen ideologi yang mempunyai roh serta semangatnya sendiri. Armada wajib menekuni, menghayati serta menyerap tekad dan iltizam perjuangan tersebut supaya ianya tersemat dengan baik dalam sanubari. Tanpa idealisme yang digilap, semangat perjuangan kita akan luntur tanpa pegangan dan usaha perkaderan, usaha untuk kita mencari ahli yang baru secara berterusan amat penting untuk menjamin keutuhan bersama. Sebagai kilang kepimpinan, armada perlu lebih inklusif, perlu lebih kreatif dan inovatif bagi menggembeleng sokongan anak muda yang semakin banyak. Saya yakin setiap bakat dan potensi baru semuanya harus digarap sesuai dengan potensi, posisi dan peluang yang ada dalam bangsa. Mengadaptasi peredaran zaman dan tren semasa, pelaksanaan program dan acara yang berbagai mesti digerakkan secara berterusan agar dapat menarik lebih ramai generasi muda menyertai bersama. Ikhtiar pelatihan dan pemberdayaan ahli mesti segera dijana secara konsisten demi menjamin keutuhan bersatu, dan setiap ahli perlu dilengkapi dengan citra perjuangan bersatu, memahami ideologi bersatu sebelum kita semua akan terjun ke lapangan bersama dengan baik. Pemahaman yang tinggi terhadap erti perjuangan bersatu akan melahirkan kader-kader bersatu yang setia dan cekal berjuang demi kepentingan.
Sebab tidak ada mana atau ahli dalam hati yang kepentingannya lebih besar daripada kepentingan mempertahankan bersatu sebuah hati yang kita. Maka kita mesti ada disiplin. Disiplin dalam organisasi mesti segera diterapkan supaya pergerakan armada lebih seragam, lebih tersusun dan efektif. Struktur yang mantap perlu diselaraskan supaya kekuatan di setiap peringkat negeri bahagian cawangan mempunyai misi dan ada tujuan yang jelas. Kita mahu membangunkan ketumbukan armada umpama bundian maksus ataupun bangunan yang tersusun kukuh, dan kita akan bergerak umpama jasadil wahid ataupun jasad yang satu. Program latihan silang bahagian negeri bahkan silang negara melalui parti-parti politik antarabangsa ini mesti diterapkan dan segera dilaksanakan untuk kita membina jaringan sosial dan politik yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Cawangan-cawangan armada harus tumbuh di bandar, di desa, di kampus universiti, di felda, di rumah-rumah panjang, di seluruh ceruk yang menjadi penempakan masyarakat orang Melayu dan Budu. Sebab tidak boleh walau seinci pun tanah air ini sunyi daripada gerakan yang namanya gerakan armada. Budaya politik unggul yang syarat dengan nilai-nilai murni itu harus menjadi trust kepada pergerakan. Kita boleh saksikan bagaimana golongan muda sebelum ini telah memperlihatkan betapa mereka muak dan menolak gata politik ataupun politik longkang yang busuk dengan fitnah, adu domba serta intrik demi kepentingan pribadi. Saya ingin tegaskan dan saya ingin nyatakan kepada rakan-rakan bahawa kumpulan yang tak habis bermain politik yang begini, golongan ini namanya golongan kembiri politik. Sebab itu saya nak nyatakan kepada rakan-rakan perwakilan, kalau ada di antara kita yang tergolong dalam golongan ini, abaikan. Fokus kita sebagaimana yang saya gariskan. Dan jangan bimbang sebab golongan kembiri politik ini tidak akan punya tempat dalam perjuangan armada yang progresif dan dinamik pada masa akan datang. Semangat kerja berpasukan itu harus dipasak sebagai budaya armada agar masing-masing dapat memainkan peranan dan tugas memperkukuh wadah bersatu ini. Perancangan dan atur gerak yang kemas, tertib dan berkesan mesti menjadi sebahagian daripada disiplin kita setiap ahli armada. Tanpa roh berpasukan, armada ini hanya akan mandul sebagai sebuah gerakan massa. Sebagai aktor politik yang bertanggung jawab, komunikasi politik juga harus kita buka seluas-luasnya. Tak perlu ada birokrasi dalam komunikasi politik. Bukan sahaja di kalangan pimpinan, tetapi juga di kalangan ataupun di antara pimpinan dan ahli di akar umbi, atau antara ahli dengan ahli, bahkan dengan semua sayap pemuda, kawan dan lawan, mana-mana front pemuda serta organisasi masyarakat sivil. Pendirian organisasi, fikrah serta isu-isu yang sealiran boleh diperjuangkan secara bersama, dan armada harus muncul sebagai penyambung lidah dan juru bicara rakyat. Penyediaan platform secara berkala
sama ada melalui perhimpunan, convention atau rapat anggota silang cawangan negeri bahagian, semua mesti kita gerakkan supaya kita juga lebih saling kenal mengenal antara satu sama lain. Perjuangan kita akan sunyi tanpa teman sejati dalam perjuangan. Kalau kita lebih kenal, ukhuwah kita lebih erat, silaturahim kita lebih padu, insya-Allah dalam apa juga acara bersatu, ianya akan lahir semangat dan nilai setia kawan yang ikhlas, jujur dan sejati sikap. Rekan-rekan yang saya hormati sekalian, pemilihan bersatu 2020 sebenarnya membuktikan betapa suburnya demokrasi dalam waktu bersatu. Setiap calon yang bertanding serta perwakilan yang akan memilih harus merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh kesedaran, tanggung jawab dan semangat kekeluargaan demi mencapai objektif untuk memperkukuhkan parti. Kita mahu membangun sebuah pasukan yang terbaik untuk maju ke medan perang. Sementara musuh sedang memerhatikan kita, mereka berbangga dengan kemenangan demi kemenangan yang dicapai, hasil persekongkolan pemimpin mereka. Walhal sekalian rakyat sudah tahu bahawa puak-puak ini bersekongkol hanya untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing. Sementara kita mengikat persefahaman berasaskan prinsip yang jujur serta keikhlasan untuk menyelamatkan rakyat dan negara, alhamdulillah tapak sokongan bersatu dan Perikatan Nasional tetap kekal di Nenggiri dan di Dun Mahkota baru-baru. Bersatu harus menyuntik dinamisme baru untuk menyelamatkan. Biarpun ada kalangan kita yang kecewa dan mengalami political fatigue ataupun kelelahan politik, namun saudara-saudari sekalian, seorang pejuang yang tulen dan istiqamah tidak akan sekali-kali berundur dari medan perjuangan. Sebab itu saya cukup berbangga kerana pada malam ini saya melihat pejuang-pejuang tulen masa depan bersatu yang hebat berada. Akan pemilihan ini akan membuka ruang yang cukup luas untuk menggalang lebih banyak potensi bersama dengan bersatu, untuk menggarap lebih banyak bakat-bakat bersama dengan bersatu. Kepimpinan yang akan dipilih ini akan membentuk kabinet perang yang pastinya lebih dinamik, berdaya dan progresif. Kerana mahu tak mahu, kabinet perang ini akan membawa bersatu masuk ke medan perang. Kepimpinan ini akan membawa bersatu untuk masuk dalam medan pilihan raya, dan kita mahu memastikan bersatu dan Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya. Justru kita tak boleh memilih. Kita mesti terbuka untuk bekerja dan berjuang dengan semua orang. Kita mesti bersama dengan semua kekuatan yang kita ada, tanpa kita mengira jalur dan latar sejarah masing-masing. Yang menang akan memimpin, yang kalah harus kita rangkul bersama, kerana setiap ahli bersatu adalah aset terbaik untuk bersatu menang dalam pilihan raya. Sebab itu saya ingin tegaskan pada malam ini bahawa puak dan factionalism adalah bara untuk parti bersatu. Kerana bersatu
seluruh